menerusi perancangan-rancangan yang telah dibuat oleh Kerajaan Negeri Sabah, terutama sekali kalau kita tengok Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya, salah satu teras pentingnya di situ adalah kelestarian alam sekitar. Maka Kerajaan Sabah memang berusaha. Jadi dia telah pun meletakkan target ya. Permintaan elektrik di Sabah sekarang ni tumbuh pada kadar 4.8% setahun. Ini didorong oleh pertumbuhan industri yang pesat yang mana dijangka akan menyumbang kepada 35% daripada KDNK negeri menjelang tahun 2030 serta peningkatan penggunaan komersial bagi kawasan kediaman lah. Jadi bagi memastikan bahawa semua keadaan ini dapat dicapai, maka kita ada loji-loji baru dan unit sewaan sementara di Kimanis sebagai contohnya yang terus beroperasi untuk memastikan margin reserve melebihi 25% menjelang suku ketiga 2025. Jadi ini sekaligus akan memastikan kita punya kestabilan lah untuk kita punya tenaga. Kita juga melihat kepada infrastruktur tenaga bersih dipercepatkan melalui pelaburan utama seperti sistem penyimpanan tenaga bateri BESS berkapasiti 100 megawatt di Lahadatu yang dijangka mula beroperasi pada Julai 2025 bagi menyokong integrasi tenaga solar dan tenaga kita, tenaga konvensional dan juga tenaga solar dan juga untuk mengurus keperluan-keperluan ketika waktu puncak. Sebab kita dapati bahawa sekarang ini kan kita tengok kita banyak bergantung kepada tenaga konvensional dan wujud ketidakcukupan, dan saya katakan tadi bahawa Sabah adalah salah satu negeri yang paling banyak berdepan dengan itu. Jadi yang usaha base di Lahadatu itu penyimpanan tenaga dengan menggunakan tenaga suria itu, maka itu adalah sebahagian daripada inisiatif kita untuk menampung keperluan tadi berasaskan kepada tenaga yang boleh diperbaharui. Kalau tenaga secara konvensional ini, iaitu yang menggunakan gas dan juga petroleum, ini adalah teknologi yang sudah bertahun-tahun wujud bahkan, dan ini kita semua pun telah pun arifi. Maksudnya kemudahan dan juga kepakaran yang kita ada di Malaysia, di Sabah ini pun sudah ada untuk mengoperasikannya. Tapi kalaulah kita ada tuntutan untuk bergerak ke arah tenaga hijau yang boleh diperbaharui, yang lebih lestari, lebih bersih kepada alam sekitar, maka kita semestinya perlukan kerjasama strategik daripada pemain-pemain kebangsaan dan juga pemain-pemain global. Kerana ini sangat menuntut keperluan teknologi baru dan juga kepakaran yang baru. Jadi sebab itulah kita ada kerjasama strategik misalnya dengan syarikat global seperti SK Nexilis dan juga Kibing Solar yang memperkenalkan teknologi tenaga boleh diperbaharui yang canggih dan boleh meningkatkan kecekapan projek serta mempercepat pelaksanaan tenaga bersih secara berkala. Kalau kita lihat pelaburan strategik seperti loji kaca solar dan juga silikon di KKIP dan Sikwati itu Kibing lah tu dengan Nexilis tadi. Dia bukan sahaja daripada segi membawa kita kepada dia membawa kita kepada satu alternatif baru daripada segi tenaga hijau, tetapi dia juga membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan juga mengukuhkan rantaian industri hiliran yang berasaskan kepada tenaga hijau. Kita ni banyak cabaran sebenarnya. Okey. Yang pertama sekali adalah status quo kita sekarang ini. Penjanaan tenaga di Sabah bergantung kepada gas asli 86%. Kan? Dan kita tahu bahawa gas asli ini adalah tenaga yang konvensional lah, yang tidak hijau dan juga tidak bersih. Kemudian disebabkan pergantungan kita kepada gas ini, jadi kadang-kadang kita punya dan pengeluaran gas kita ni pun kadang-kadang okey, kadang-kadang tidak okey kan. Dan satu lagi, selain daripada trend sekarang ini dunia di mana kita bergerak ke arah SDG ataupun Sustainable Development Goals, kita mahu dunia yang lebih bersih dengan tenaga yang lebih
yang boleh diperbaharui begitu. Jadi semua keperluan-keperluan itu kan menuntut kita untuk berubah. Sedangkan keadaan kita sekarang ni, pergantungan kita kepada tenaga konvensional tu masih lagi tinggi, 86%. So itu adalah cabaran yang pertama. Yang kedua, selain daripada pergantungan kita kepada kepada tenaga konvensional itu, kita juga walaupun bergantung kepada itu masih lagi tidak dapat menjana secukupnya pun, bah. Kita punya reserve ni cuma 17.6%. Reserve tenaga kita. Setiap kali kita menjana tenaga dengan menggunakan yang konvensional ini, kita cuma mampu menyediakan reserve 17.6%. Sebenarnya ini jauh daripada standard. Standard sebenarnya sepatutnya kita mesti menjana reserve sebanyak 30%. So, satu, sudahlah kita bergantung kepada tenaga yang tidak lestari seperti gas asli. Kemudian, tenaga yang kita jana di situ pun tidak cukup untuk kita. So, ada dua sudah cabaran di sana. So, saya rasa itu adalah cabaran yang paling besar lah. Dan barangkali cabaran yang ketiga ialah dengan keadaan macam di Sabah ni. Kita ni juga ada cabaran sosioekonomi, kan? Kita juga ada cabaran ekonomi. Kita ni mau berdiri secara ekonomi pun kita masih lagi ada banyak cabaran. Kita perlukan pelabur daripada luar untuk meningkatkan diversifikasi ekonomi kita. Kemudian kita punya sebab tenaga ini adalah merupakan pemacu kepada industri. Tapi tenaga kita pun tidak cukup. Macam mana kita mau bawa pelabur kalau orang-orang di Sabah sendiri pun masih lagi tidak kecukupan elektrik bahkan. Kemudian dalam masa yang sama kita dituntut pula untuk mengubah supaya tenaga kita yang sekarang ini banyak berasaskan kepada sumber yang tidak bersih, sumber konvensional, kepada sumber yang lebih lestari, iaitu lebih hijau. Jadi lagilah mencabar dia punya cabaran tu kan. Tetapi seperti yang saya telah gariskan sebelum ini, Kerajaan Sabah dia telah pun meletakkan asas fundamental bagaimana untuk mencapainya. Kita ada roadmap. Kita juga telah tubuhkan ekosistem, support ekosistem melalui agensi-agensi seperti IKOS untuk melaksanakan pemantauan dan juga perancangan pembangunan. Kemudian kita juga telah tingkatkan usaha dan kerjasama kita dengan pihak pemain-pemain nasional dan juga pemain antarabangsa supaya kita dapat pindahkan teknologi, supaya kita dapat juga pindahkan kemahiran, jadi kita dapat meneroka dimensi baru dalam meningkatkan tenaga kita melalui pendekatan yang lebih hijau dan lebih bersih. So cabaran dia ada, tapi saya percaya dengan asas yang telah diletakkan oleh kerajaan pada masa ini, maka kita mempunyai kemampuan untuk mengubah dan mencapainya. Mengubah tu dalam konteks kita mau ubah pergantungan kita kepada sumber tenaga yang tidak bersih, kepada sumber tenaga yang lebih lestari dan sustainable.